Tersebutlah kisah Laksmana Hangtu. Kenapa tak baca buku sejarah tu lagi? Baca apa dah tamat? Dah tamat? End of flashback. Telah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita bagi memulakan langkah mencari jalan keluar daripada segala kekalautan pandemik, kegawatan ekonomi dan kekusutan politik yang membelenggu negara sejak beberapa bulan lalu. Izinkan saya menyunjung kasih atas limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah bersama seluruh perkenan Raja-Raja Melayu atas pelantikan saya sebagai Perdana Menteri dalam keadaan negara yang sangat mencabar ketika ini. Saya turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, mantan Perdana Menteri Malaysia yang telah berusaha sepenuh tenaga dalam menghadapi kemelut yang melanda negara bersama-sama ahli-ahli jemaah Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional. Sekali lagi dengan ikhlas, saya berterima kasih. Dengan penuh rasa insaf dan bersyukur, ingin saya menzahirkan rasa terima kasih kepada rakan-rakan ahli Dewan Rakyat yang setia menyokong saya daripada UMNO, MCA, MIC dan PBRS di bawah Panji Barisan Nasional. Penghargaan turut dizahirkan kepada rakan-rakan ahli Dewan Rakyat daripada PPBM, PAS, GPS, STAR, PBS, SAPP, juga ahli-ahli Dewan Rakyat bebas yang memungkinkan terbentuknya kerajaan pada hari ini. Saya menyeru kepada seluruh ahli Dewan Rakyat, sama ada dalam atau luar kerajaan, supaya menggembeling tenaga untuk memulihkan semula keadaan negara. Marilah kita dengan fikiran terbuka dan dada yang menerima mencungkil persamaan dengan tidak lagi menggali perbezaan. Kita perlu bersepakat untuk menyelamatkan keluarga kita, iaitu keluarga Malaysia. Saya menggunakan pendekatan keluarga Malaysia kerana frasa ini sifatnya lebih inklusif. Ia merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum, di mana kita menyedari kewujudan sesebuah keluarga yang berkahwin dengan pelbagai bangsa dan agama, contohnya di Sabah dan Sarawak. Tetapi nilai kekeluargaan telah mengikat mereka semua. Sebab itu, konsep keluarga Malaysia diambil kerana bagi saya, keutuhan negara terikat dengan nilai-nilai didikan sempurna dalam sesebuah keluarga. Seluruh keluarga Malaysia yang saya kasihi, kita adalah sebagai satu keluarga tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Setiap daripada anda adalah seperti keluarga saya sendiri, sama ada anak muda mahupun yang telah berusia. Kita diibaratkan saling melengkapi, umpama anggota tubuh yang saling memerlukan. Saya menginsafi kepayahan, kesengsaraan dan keperitan hidup yang mencengkam kita semua. Ada yang hilang mata pencarian, ada pula yang putus bekalan makanan dan bukan sedikit yang telah dibuang kerja. Saya memahami keringat dan nilai sesuap nasi kerana saya lahir dan membesar dalam keluarga anak petani yang susah. Oleh sebab itu, saya sangat menghayati kepayahan dan keperitan hidup rakyat pada masa negara
sedang menghadapi krisis ekonomi yang berpunca daripada wabak ini. Seluruh keluarga Malaysia yang saya kasihi, pandemik COVID-19 adalah musuh kita semua. Mengambil kira situasi getir pandemik COVID-19 dunia, umum mengetahui bahawa varian wabak ini sentiasa berevolusi. Bermula daripada varian Alpha kepada Beta dan Delta, yang terkini ialah varian Lambda. Oleh itu, strategi telah dirangka kerajaan sebelum ini akan diteruskan dan diperkasakan serta ditambah baik dengan mengambil kira pandangan pakar-pakar kesihatan awam negara. Saya akan memastikan setiap intervensi dan usaha pihak kerajaan untuk menurunkan kes COVID-19 dilakukan secara lebih komprehensif. Ia bakal dilaksanakan melalui kerjasama strategik rentas kerajaan dengan penglibatan pemegang taruh, agensi kerajaan dan pihak swasta bagi memastikan sistem kesihatan negara kembali stabil. Melalui usaha berterusan kerajaan sebelum ini, kadar pencapaian vaksinasi di Malaysia merupakan antara yang terpantas di seluruh dunia. Malaysia konsisten memberi kadar vaksinasi yang tinggi melebihi 500,000 dos sehari. Berdasarkan data tersebut, maka kerajaan ini akan meneruskan usaha yang dilakukan sebelumnya agar segera kita beralih ke fasa pemulihan melalui sasaran imuniti kelompok. Demi mencapai sasaran tersebut lebih awal, kerajaan ini akan memastikan inisiatif dan strategi dalam meningkatkan liputan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK yang sedang berlangsung semakin diperhebat. Untuk itu, saya berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah pun memberikan kerjasama penuh dalam pengambilan vaksin. Keupayaan memerangi pandemik secara berkesan memerlukan komitmen daripada semua keluarga Malaysia. Bagi mereka yang masih belum mendaftar, rayulah ahli keluarga kita untuk segera berbuat demikian. Dengan itu, kita dapat membantu dan menghargai pengorbanan frontliners yang masih bertungkus lumus bagi memastikan seluruh rakyat dapat segera menjalani kehidupan dalam norma baru. Oleh sebab itu, kita optimis melalui kejayaan program vaksinasi ini kelak, ramai yang boleh kembali menziarahi ibu bapa di kampung halaman, meraihkan perayaan dan melancong dalam negara. Anak muda boleh beriadah, pulang semula ke institusi pengajian tinggi, dan yang paling utama ialah anak-anak kita boleh kembali ke sekolah. Gambaran ini bukanlah satu angan-angan kosong kerana negara kita pernah berjaya menurunkan statistik pesakit COVID-19. Fakta terkini pada Jumaat 20 Ogos 2021 membuktikan keberkesanan strategi lalu. Statistik kes harian wilayah Persekutuan Labuan yang sudah mencapai 90% imuniti kelompok dewasa telah menurun secara konsisten kepada 1 digit selama 7 hari berturut-turut. Sehubungan dengan itu, demi memangkin pencapaian seperti di Labuan, suka saya umumkan pembelian tambahan sejumlah 6 juta dos vaksin lagi yang akan diterima menjelang awal September 2021 sebagai satu berita baik kepada semua bersempena bulan kemerdekaan ini. Seluruh keluarga Malaysia yang saya kasihi, krisis pandemik telah memberikan kesan yang sangat serius dan menyeluruh kepada ekonomi dunia, termasuk ekonomi domestik negara kita. Pelbagai sektor industri, terutamanya perniagaan kecil dan sederhana, sangat terkesan. Ada yang masih bergelut dan ada yang gulung tikar.
Ini memberikan impak yang besar kepada ekonomi rakyat serta negara. Bagi tujuan mengurangkan kesan ekonomi yang berpanjangan, kerajaan ini akan menumpukan usaha ke arah mencapai dua objektif utama. Objektif pertama, mengembalikan kesejahteraan rakyat seiring dengan usaha meningkatkan kuasa beli pengguna. Manakala objektif kedua, mengangkat semula sektor swasta sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, fokus usaha kita ialah rakyat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencarian, rakyat yang berpendapatan sederhana, perusahaan kecil dan sederhana, serta sektor perindustrian termasuk industri pelancongan domestik. Fokus ini merupakan sebahagian daripada inisiatif jangka pendek untuk mengembalikan ekonomi rakyat, khususnya dalam menjana ekonomi negara secara menyeluruh. Saya juga akan memastikan tiada mana-mana rakyat Malaysia tanpa mengira agama, bangsa dan kaum yang tercicir atau terpinggir. Usaha kita tidak akan terhenti setakat ini. Kita akan terus bekerja bersama rakyat untuk membangunkan strategi baharu ekonomi bagi melaksanakan beberapa perubahan mendasar. Seluruhnya bertujuan memperkukuh asas ekonomi negara dan mengembalikan daya saing Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama di rantau Asia Tenggara. Seiring usaha mencapai objektif dan fokus tersebut, penglibatan anak-anak muda amat diperlukan. Oleh itu, saya pastikan suara anak muda didengari dan diberikan tumpuan dalam kerajaan ini. Kepada anak-anak muda di luar sana, jangan risau, penglibatan anda semua amat dihargai dan saya mengharapkan anda bersama-sama dengan kerajaan ini untuk menjayakan agenda besar pemulihan negara. Seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi, menyorot kembali tempoh sepenggal selepas pilihan raya umum PRU ke-14. Dengan hanya berbaki 21 bulan sebelum PRU 15, negara telah melalui 2 peralihan kerajaan dan 2 Perdana Menteri. Sebenarnya, peralihan tersebut dalam tempoh sepenggal adalah lanskap politik yang merugikan rakyat dan negara. Marilah kita bersama-sama bergerak ke hadapan. Kita leraikan segala perbuatan kuasa politik. Kita bersama-sama berjuang sebagai sebuah keluarga besar yang merangkumi penjawat awam, pekerja swasta dan yang bekerja sendiri dalam memperbaik, merawat dan memulihkan semula tanah air kita ini. Ke bawah duli tuanku dalam perjumpaan bersama ketua-ketua parti baru-baru ini telah bertitah kepada semua agar melupakan segala perbezaan demi mencapai kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Kepada semua pihak, sepatutnya sedia bekerja dalam satu pasukan demi mengharmonikan semula suasana. Dalam erti kata lain, kita perlu mendakap erat prinsip kebersamaan. Saya faham kemelut politik yang melanda negara menimbulkan keresahan dalam kalangan rakyat. Oleh itu, kestabilan politik perlu segera dicapai menerusi kebersamaan. Ini termasuklah mewujudkan kerjasama rentas parti. Justru, saya ingin menawarkan ruang kepada kepimpinan pembangkang untuk menganggotai Majlis Pemulihan Negara dan Jabatan Kuasa Khas menangani COVID-19. Seluruh keluarga Malaysia yang saya kasihi, tegasnya bersama dengan kerajaan ini, saya akan menyediakan pasukan pentadbiran yang akan berkhidmat membantu negara agar segera keluar daripada kemelut kesihatan
dan ekonomi. Saya berikrar menghasilkan yang terbaik demi membuktikan kepercayaan rakyat kepada pasukan saya tidak dipersiakan. Hasrat ini hanya berupaya dicapai melalui kerjasama daripada seluruh pentadbiran yang didukung oleh penjawat awam selaku tulang belakang pentadbiran negara. Marilah kita bersama-sama sebagai keluarga Malaysia mengembalikan kesejahteraan dan keselesaan hidup yang pernah dikecapi suatu ketika dulu. Saya membulat tekad bekerja bersama rakyat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.